Shalom saudara dan saudari dalam Kristus. Bertemu lagi kita dalam rancangan RR Malaysia. Hari ini topik kita adalah pengangkatan bukan satu penipuan. Sebab tidak lama lagi Dia yang akan menampakkan diri akan datang tanpa melengahkan masa. Ibrani 10 ayat 37. Sesetengah orang percaya bahawa hari pengangkatan gereja itu adalah suatu penipuan. Hujah mereka adalah perkataan pengangkatan tidak terdapat di mana-mana dalam Alkitab. Malah Yesus tidak pernah bercakap mengenainya. Nah, terdapat banyak perkara yang tidak banyak diperkatakan oleh Yesus. Sebagai contoh, semasa dia melayani di bumi, murid-muridnya telah menyertai dia selama beberapa tahun, namun mereka tidak tahu apa-apa tentang orang bukan Yahudi sepatutnya menerima keselamatan. Walaupun dia telah mengajar mereka banyak perkara, mereka tidak dapat menemui apa-apa yang mereka pemahaman yang jelas bahawa orang bukan Yahudi harus diselamatkan. Malah, apabila Petrus pergi ke rumah Cornelius, perwira Italia itu, para murid yang lain merasa marah dengannya apabila mereka mendengar tentangnya. Dia terpaksa menjelaskan pengalamannya dengan Roh Tuhan kepada mereka dan bagaimana Roh Kudus turun ke atas orang bukan Yahudi tanpa keizinan Petrus semasa dia masih bercakap kepada mereka. Yakobus kemudian membuka kitab suci dan menemui di mana para nabi mengatakan bahawa orang bukan Yahudi akan datang ke dalam keselamatan. Ini merupakan petunjuk pertama mereka, sehingga misteri dan wahyu mengenai tubuh Kristus diberikan kepada Rasul Paulus. Begitu juga halnya dengan pengangkatan. Kemungkinan kamu tidak menjumpai perkataan pengangkatan dalam mana-mana ayat Injil kerana pada masa penulisan itu, Paulus menggambarkannya sebagai misteri. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahsia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. 1 Korintus 15 ayat 51. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17, kitab suci mengatakan kita akan diangkat. Perkataan Yunaninya adalah harpazo yang bermaksud untuk merampas dan membawa pergi. Terjemahan dalam versi Latin adalah raptura yang dijemahkan sebagai rapture dalam bahasa Inggris. Jadi ia merupakan suatu kesilapan bagi sesiapa yang mencadangkan bahawa pengangkatan itu tidak ada di dalam Alkitab. Jangan biarkan sesiapa pun menipu kamu. Pengangkatan itu akan berlaku dalam masa yang terdekat, dan masa itu lebih dekat berbanding dengan yang sebelum ini. Ia akan berlaku dengan begitu pantas sehingga kan orang yang tidak bersedia dan tidak menantikannya tidak mempunyai masa untuk membuat persediaan dan akan ketinggalan. Jangan biarkan hal itu terjadi ke atas kamu. Ibrani 9 ayat 28 berkata, Kristus dikorbankan satu kali sahaja untuk menanggung dosa banyak orang. Pada kali yang kedua, dengan tanpa dosa, dia akan menyatakan dirinya kepada mereka yang menanti-nantikan dia untuk keselamatan. Saudara dan saudari, bersama-sama saya kita membaca doa. Ya Bapa, aku mengucapkan terima kasih atas kehormatan untuk mendedahkan kepada aku pengetahuan yang mendalam dari firman-Mu. Terima kasih kerana menyampaikan kebenaran mengenai pengangkatan kepada aku melalui Roh-Mu dan betapa semakin dekat hari itu. Aku komited untuk membantu orang lain menyediakan diri mereka untuk hari itu ketika aku sendiri menanti kepulangan guru yang tidak lama lagi dengan penuh tidak sabar. Amin. Renungan tambahan kita untuk hari ini adalah di 2 Petrus 3 ayat 3 hingga 4, 1 Korintus 15 ayat 51 hingga 52, dan 1 Tesalonika 4 ayat 15 hingga 18. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan
Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu. Kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.